Tadi boleh kejap tu kan. Shot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani washrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kak sambung kitab Qaulut Tam pada masalah yang ke-23 muka surat ke-13. Kitab Rumi muka surat 13, masalah ke-23. Masalah ke-23. Kita duk masalah 22 cerita pasal tiga hukum muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Qal mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang pada masalah yang ke-23, huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Ini kita dah bahas sikit sebelum ni, masalah yang ke-22 sikit. Kali ni nak huraikan lagi lebih detail. Apa maksud musawaqah, musabaqah dan musawaqah? Sikit je tu. Orang yang sembahyang berjemaah, orang yang sembahyang jemaah, tidak simpang ia daripada tiga bahagian ini: muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Orang yang sembahyang berjemaah tidak simpang ia daripada tiga bahagian ini. Lihat. Jadi yang dinamakan orang yang berjemaah tidak simpang. Lihat, tidak simpang. Macam tidak lari kan? Tidak lari. Kan simpang lari, macam tidak simpang, tidak lari. Tidak terkeluar daripada tiga bahagian ini. Kalau orang sembahyang jemaah, itu yang dipanggil apa? Simpang. Orang dulu je apa? Simpang malaikat 44. Dah dengar? Malaikat 44 tu kita bahas lain kali apa benda. Simpang tu apa? Simpang tu dia masa dia tak nak jumpa malaikat 44 ni. Tu kan simpang malaikat 44 kan. Orang dulu cakap. Simpang-simpang ni
lari dan tidak simpang, tidak lari, ataupun bahasa sekarang nak panggil tergolong boleh juga ataupun tidak keluar. Orang semaya jemaah je mesti tiga ni, dalam tiga keadaan, mesti salah satu daripada tiga keadaan. Kategori itu memang moden sungguh tu. Mesti termasuk daripada salah satu daripada tiga kategori ni. Muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Muwafaqah, musabaqah, musawaqah. Maka musabaqah dulu. Musabaqah dulu. Itu iaitu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Makmum dulu baru imam pergi. Dah pelik dah. Mana satu ni? Siapa makmum, siapa imam? Dia duduk kat belakang tapi dia gerak dulu sebelum imam gerak. Kita panggil mendahului makmum akan imamnya. Itu istilah yang dipanggil musabaqah. Tapi kalau musabaqah Al-Quran, tapi musabaqah ni sabaq, lebih kepada itulah, dia dahulu. Makmum tu gerak dahulu. Makmum tu gerak dahulu, baru imam gerak. Satu keadaan yang mungkin terjadi. Yang kedua musawaqah, iaitu serentak gerak sembahyang makmum dan gerak imam serentak. Itu yang kedua, mesti serentak. Bukan mesti, boleh jadi serentak. Yang pertama boleh jadi makmum dulu, yang kedua boleh jadi makmum dan imam serentak. Yang ketiga manakala muwafaqat, iaitu gerak perbuatan sembahyang imam mendahului imam dulu, gerak perbuatan makmum lambat. Makmum lambat daripada imam dulu baru makmum. Dan mentakhirkan lambat gerak perbuatan makmum lambat dengan gerak imamnya. Samalah juga, makmum lambat daripada imam, samalah imam dulu baru makmum lambat, samalah imam dulu. Tapi dia sebut di sini perbuatan, mentakhir gerakan perbuatan. Kalau kita tengok daripada atas tadi, mendahului gerak sembahyang makmum, gerak sembahyang satu, itu musabaqah. Musawaqah serentak gerak sembahyang juga. Dua, muwafaqah gerak perbuatan, sama lah tu, gerak sembahyang. Tiga, bila sebut gerak, dia maknanya rukun fi'li. Sebab dalam sembahyang dia ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi, rukun hati. Ulama listkan dua. Yang pertama niat, yang kedua tertib. Dia panggil rukun tertib tu, dia panggil rukun hati juga. Rukun qauli ada 5 kan? Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, selawat, salam. 5. Itu tak ada gerakan. Qalbi pun tak ada gerakan. Tak ada gerak. Qauli pun tak ada gerak. Gerak mulut tak lagi, maksudnya tak ada gerak, tak ada gerakan. Tapi fi'li aja yang ada gerakan. Jadi yang dikata gerak mana rukun fi'li? Rukun fi'li 6. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk dan terus sujud, tahiyat. Memanglah sujud 2 kali, tapi dia kena 6 tu lah, 6 gerakan tu. Okey. Maksud gerak perbuatan. Jadi tak timbul soalan kot. Macam mana kalau imam tak baca Fatihah, makmum baca dulu. Imam duk baca doa iftitah, makmum dah bismillah, alhamdulillah lah. Tak timbul soalan lah. Kalau dah faham maksud tu. Boleh ke tak boleh? Boleh lah. Boleh dengan maksud sah lah. Imam tak baca tahiyat lagi, makmum dah baca. Tak timbul soalan lah. Tapi ada dua. Nanti akan kita lah bab tu nanti. Kalau macam tu, imam tak takbir, makmum dah takbir, ada soalan juga kan. Imam tak salam, makmum dah salam, itu dia ada bahan nanti kat bawah. Okey. Ada syarat dia. Ada syarat dengan gerak imam. Dengan sekira-kira makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu. Okey, kita baca. Seperti yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah SAW. Okey, kita akan bahas tu nanti. Apa maksud
sekira-kira makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan. Apa maksud tu? Itu akan datang. Dan tiga bahagian itu, tiga tadi tu, ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang hukumnya. Dah lah haram, batal sembahyang lagi. Haram dan batal sembahyang. Yang mana satu? Seperti mendahului makmum akan imam dengan dua rukun. Makmum pergi dua rukun lebih awal daripada imam. Makmum dulu. Yalah, dia pun dah confused. Siapa imam, siapa makmum. Makmum macam mana boleh pergi dua rukun? Kalau satu rukun tu boleh tahan lagi. Ni dua rukun makmum pergi dulu. Imam tak gigi lagi. Imam tak gerak lagi. Makmum dah pergi dua ke hadapan. Hukumnya haram dan membatalkan sembahyang. Yang dimasukkan dengan dua rukun adalah masuk rukun yang ketiga. Tu dah baik lah tu. Masuk dua rukun bukan dua rukun ngam. Bukan dua rukun. Bukan jadi dua rukun. Apabila makmum tadi pergi ke rukun yang ketiga, 2.1 rukun. Itu. Kalau dua rukun, contoh, imam masih lagi berdiri, makmum dah rukuk, itu dipanggil satu rukun. Makmum dah pergi satu rukun. Imam masih lagi berdiri, makmum yang tidak, dia panggil dua rukun. Bukan dua rukun yang tu. Bukan. Makmum dah pergi dua rukun dah. Bukan. Maksud dia makmum gerak macam ni untuk sujud. 2.1 rukun lah. Pergi aja. Baru namanya makmum telah ke depan mendahului imam dua rukun. Baru nama dua rukun. Bila makmum nak pergi ke rukun yang ketiga walaupun tak sampai, gerak sikit aja untuk sujud. Gerak sikit. Dah. Maka makmum tadi telah sempurna dua rukun. Dah lebih dah pun sikit. Maka waktu tu haram dan membatalkan sembahyang. Cerita ni dalam keadaan sengaja lah haram tu. Kalau tak sengaja haram, kalau tak sengaja batal sembahyang tapi tak haram. Batal tetap batal. Dua rukun daripada imam, mendahului makmum dua rukun daripada imam, batal tetap batal. Kalau tak sengaja tak haram, tak berdosa. Dah tak sengaja. Kalau sengaja, itu yang jadi ada haram tadi. Jadi kalau nak buat hal sendiri, jangan jadi makmum. Kalau tok guru dia kasar lah sikit bahasa dia. Dia sebut, kalau dah niat jadi makmum, kena ikut peraturan berjemaah. Kena jadi makmum, jangan jadi munafik. Cakap nak jadi makmum, tapi dia nak jadi imam. Apa buktinya jadi imam? Buktinya imam tak gerak, dia dah gerak. Bukan sekali, dua kali. Dua kali dia ke depan daripada imam. Sekarang ni nak jadi makmum, kena jadi imam. Kata makmuman. Macam tu lah. Kasar lah sikit. Cakap lain, buat lain. Cakap makmuman lillahi ta'ala, bukan imaman. Tapi gaya imam. Mungkin orang macam ni kena tolak sekali dua kali kot. Mungkin lah kot. Dia cepat daripada imam. Okay? Lebih daripada dua rukun. Maksud dua rukun tu, dua rukun sempurna, tak batal lagi. Tak batal lagi. Kalau kita ambil imam sujud yang pertama, makmum sujud. Okay. Makmum duduk di antara dua sujud, imam tak bangun lagi. Satu. Imam sujud yang kedua, makmum makmum sujud yang kedua, imam tak bangun lagi. Imam masih lagi sujud yang pertama, makmum dah sujud yang kedua. Itu dah haram dah, tapi tak batal lagi. Okay? Makmum angkat je kepala untuk pergi mana-mana, untuk pergi duduk tahiyat ke, untuk naik ke atas, nak angkat je kepala. Maknanya dah 2.1 rukun. 2.1 rukun, waktu tu baru batal. Ketika dia sujud tu, makmum sujud yang kedua, imam sujud yang pertama, tak batal. Haram tetap batal. Tak batal lagi. Dia angkat kepala je, makmum angkat kepala. Habis kalau imam angkat kepala dulu. Imam angkat kepala maksud nak pergi ke duduk di antara dua sujud lah. Jadi kurang balik. Dah jadi kurang lah makmum tadi. Bukan dua rukun, satu rukun lah. Nampak? Lepas tu makmum tadi bangun, Allah katalah rakaat seterusnya, Allahu Akbar. Jadi dua balik makmum cepat daripada imam, dua rukun balik, tak batal lagi. Lepas tu imam sujud yang kedua, dia jadi satu balik. Jadi satu balik. Tapi setiap kali dia dapat haram, cuma tak batal aja. Haram tetap haram. Walaupun tak batal, nasib baik imam sujud yang kedua. Bila imam sujud yang kedua, makmum rukuk. Berdiri, rukuk. Dua rukun lah, tak batal lagi. Haram lagi. Berapa kali haram dah. Imam naik rakaat naik seterusnya.
makmum i'tidal, tak batal lagi. Memang haram lagi. Haram. Tapi dari segi batal, tak batal. Dan di antara habis dah bab haram dan batal. Satu aja. Bab haram dan batal satu aja. Dan di antaranya haram hukumnya tetapi tidak batal. Haram tapi tak batal. Haram tu biasa masuk berdosa lah. Samalah juga sengaja dengan sengaja. Samalah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, tak haram, tak berdosa, tak batal. Tak haram, tak berdosa, tak batal. Sebab tak sengaja. Macam mana ni? Tidak batal sembahyang seperti mendahului ia akan imamnya dengan satu rukun je. Imam tak pergi lagi, dia dah pergi dah. Dia dah pergi. Cuma dia pergi satu rukun aja, bukan dua rukun. Yang bukan takbiratul ihram dan salam. Itu nanti dulu. Bab tu nanti dulu. Dengan syarat yang ketiga, tidak berniat putuskan qudwah. Nanti dulu. Kita nak faham satu-satu. Tu biar dulu. Dan ia masih tunggu di tempatnya. Dan ia masih tunggu di tempatnya. 4 syarat. Dan ia masih tunggu di tempatnya. Okey, itu kita masuk dulu. Jadi bila makmum pergi dulu dengan sengaja sebelum imam pergi, semua imam gerak dan dia tunggu di tempatnya. Dia tunggu tempatnya. Kalau tak tunggu, dia dah jadi 2 rukun. Imam berdiri, makmum rukuk. Dan makmum tadi rukuk lebih awal daripada imam dan tunggu di tempatnya, masih ada rukuk. Kalau tak tunggu, i'tidal jadi 2 rukun. Tunggu. Maksudnya 1 rukun lah. Hukumnya haram, berdosa tapi tak batal. Okey? Seperti mendahului ia dengan rukuk selepas membaca Fatihah. Mestilah makmum ni baca Fatihah. Makmum dia baca Fatihah dah. Imam baca tak baca tu cerita lain. Tapi yang penting makmum dah baca Fatihah dan dia rukuk. Kalau dia tak baca Fatihah, dia rukuk, imam tak rukuk lagi, itu batal lah. Dia buat apa, kenapa dia buat gitu? Batal lah sembahyang dia. Sebab dia tak baca Fatihah lagi. Oleh kerana makmum dah baca Fatihah, makmum rukuk, maka tak batal lah sebab dia baca Fatihah. Walaupun tak batal, haram. Kenapa? Cepat daripada imam dengan sengaja. Dan dia tetap di tempatnya, dia tak i'tidal. Okey? Itu contoh yang pertama. Contoh kedua, atau dengan sujud selepas ia i'tidal. Atau dengan sujud selepas ia i'tidal. Atau dengan sujud selepas ia i'tidal. Atau dengan imam i'tidal, makmum i'tidal. Kemudian makmum sujud. Imam tak sujud lagi. Hukumnya haram, berdosa, tapi tak batal sembahyang. Dan dengan syarat dia kekal di tempatnya. Kekal. Kalau dia bangun, taklah nama 1 rukun jadi 2 rukun, kan? Okey? 2 rukun pun haram, berdosa besar ganda 2. Kali 2. Kan sebab kalau 2 rukun tak batal lagi. 2.1 rukun baru batal. Kan? Jadi kalau kita boleh kata, boleh dobek sikit, kalau 1 rukun haram berdosa, kalau mendahului 1 rukun haram berdosa, tak batal. Mendahului 2 rukun haram berdosa ganda 2. Kan tu lah. Dan termasuk dalam ancaman orang macam ni ditukarkan kepalanya kepada kepala keldai. Ada hadis Nabi. Ada, saya pun salin hadis tu. Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin. Adakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imamnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menukarkan kepalanya dengan kepala keldai. Tu ancaman. Ni dengan sengaja satu rukun ataupun 2 rukun yang tak batal tadi. Yang tak membatalkan tapi haram tadi. Nabi dah bagi ancaman. Tak risau ke takut Allah tukar kepala kepada kepala keldai? Tak sempat nak kaji lah. Keldai ni dia lawan tokek ke apa tak tahu lah. Sebab ni cerita orang lawan tokek ni. Lawan tokek imam tak pergi lagi, dia dah pergi. Jenis lawan tokek ni. Kalau kita tengok masalah lain, kalau imam dah pergi, makmum tak pergi lagi. Imam dah ke depan, imam depan dah pergi, makmum tak pergi sehingga ketinggalan 1 rukun. Hukumnya makruh. Makruh aja. Imam dah pergi 1 rukun, makmum ketinggalan 1 rukun. Maksud 1 rukun tu, imam dah sujud, makmum tak sujud lagi. Imam duduk di antara sujud, makmum tak sujud lagi. Dia tinggal 1 rukun, dia panggil.
Jadi ketika itu hukumnya makruh. Makruh, tak haram. Itu kalau imam lebih cepat daripada makmum satu rukun. Tapi kalau makmum lebih cepat daripada imam satu rukun, haram berdosa. Tu nak bagi perbandingan. Okey, kita masuk balik yang kita tinggal tadi. Syarat je. Seperti mendahului ia akan imam dengan satu rukun, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak boleh. Imam tak takbiratul ihram lagi, sebab takbiratul ihram tu satu rukun. Imam tak takbiratul ihram lagi, makmum dah takbiratul ihram, maka hukumnya haram berdosa. Bukan, itu tak sah terus dah. Imam tak takbiratul ihram, imam tak semayang lagi, dia dah semayang, dia kena jadi imam. Itu sebab dia kata yang bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram bukan masalah haram dah, masalah dia bukan makmum dah. Dia bukan makmum dah. Masalahnya dia tidak jadi makmum sebab imam tak takbir lagi, mana boleh. Okay? Maka kalau keadaan macam tu juga, dia niat makmuman, sedangkan dia, kita bahaskan panjang perbahasan ni, dia niat makmuman, niat dalam hati makmuman, tapi imam tak takbir lagi, takbiratul ihram dia dah takbir, maka solat dia automatik jadi seorang-seorang, munfarid, sah, masih lagi sah. Lepas tu imam takbir. Ketika imam takbir takbiratul ihram, dia sebenarnya seorang juga. Yelah, dia takbir dulu pada imam. Maka kat situ tak ada apalah. Bila dia batal? Bila imam rukuk, dia rukuk. Masa tu baru imam rukuk. Sekejap. Bukan kat situ batal. Lebih awal daripada tu. Ketika dia dah baca Fatihah, makmum tadi, dan dia tak rukuk-rukuk. Sedangkan dia tak rukuk-rukuk sebab dia nak ikut imam. Sedangkan dia bukan makmum. Waktu tu batal. Dia menunggu orang yang tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Dia menunggu imam. Sedangkan itu bukan imam dia. Dia menunggu imam orang lain. Kenapa duduk diam ni? Kenapa tak rukuk? Tunggu, batal. Sebab nak tak batal, untuk jadi tak batal mesti niat makmum. Bila niat makmum, tunggu imam jadi sunat. Imam tak rukuk, dia tak rukuk juga, jadi sunat. Tapi kalau dia tunggu imam orang lain, bukan imam dia. Okey? Dia tunggu, batal. Jadi macam mana saja jalan nak buat masalah. Macam mana nak settle masalah ni? Ketika imam dah takbir, dia niat makmuman. Boleh? Imam takbir, dia makmum. Tu cara nak settle. Tapi kalau dah buat perangai imam tak takbir, dia takbir dulu, memang tak reti lah hukum ni. Cara nak selesai, imam dah takbir, imam baru takbir, dia tengah semayang, tengah baca Fatihah ke apa ke, imam takbir, imam baru takbiratul ihram, dia niat makmuman dalam hati, jadi dia niat lambat, boleh. Maka dia boleh ikut belakang imam, tapi tak dapat 27. Tapi tak kata lah. Jadi pelik lah, benda pelik lah ni. Itulah caranya. Dia boleh niat makmum. Saya rasa dah sebut sebelum ni. Niat makmum selain daripada solat Jumaat, boleh daripada takbiratul ihram sehingga rukuk. Itu dia waktu. Yang paling afdal niat ketika dalam takbiratul ihram. Macam mana kita nak buat untuk dapat pahala 27? Kalau dia niat selepas Allahu Akbar baru dia nak makmum, ataupun sebelum rukuk dia niat makmum, antara tu sah niat makmum dia, tapi tak dapat 27, tak dapat pahala jemaah, dapat satu je. Semayang dia jadi makmum. Tapi sembahyang Jumaat buat gitu tak sah awal. Sebab sembahyang Jumaat mesti takbiratul ihram dalam, mesti niat makmum dalam takbiratul ihram. Memang dia ada 4 solat. Saya rasa pernah sebut sebelum ni. Tak ada orang lagi. Sembahyang seorang duduk kat belakang kita, nak jadikan kita imam. Bukan, dia main sembahyang asing lah, tapi dia sembahyang okey. Oh, kita di depan. Okey. Macam ni nak buat kalau kita duduk kat belakang, seorang dia sembahyang seorang-seorang kat belakang. Okey, lepas tu dia tengok ada orang sembahyang jemaah asing, dia pun masuk, boleh? Okey, boleh, selesai. Masuk boleh tu harus untuk dia masuk, kemudian dia niat makmum. Boleh? Dia nak makmum kat situ.
Itu kalau dia duduk dekat belakang, dia sembahyang seorang duduk kat belakang, jemaah ada 5-6 orang datang sembahyang berjemaah, dia kata sayang dia pun jalan depan sikit ke. Kalau sebelah, selagi dia tak lebih pada imam, dia tak perlu berundur. Dia duduk sembahyang ni sebelah ni, dia tak lebih daripada imam, dia boleh ke kiri ke kanan janji dia perasan lah. Dia masuk senyap senyap dalam keadaan jangan lebih 3 gerakan, langkah 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, yang biasa kita tahu lah kot kaedah tu. Ke tepi dengan dia. Kalau belakang, kita pergi ke depan lah, masuk soft. Kalau kita duduk kat depan, kita tahu dengan yakin kita boleh belakang, undur. Sama juga, hati-hati dengan 3 gerakan. Jangan duduk 2 berhenti, 2 langkah berhenti, 2 langkah berhenti, pergi masuk. Bila berhenti dia jadi kosong balik kan. Gerakan pun kita pernah bahas tu. Boleh pergi masuk. Boleh. Cuma apabila masuk makmum macam tu, dia maknanya dia niat makmum ketika sembahyang, tengah-tengah sembahyang, adakah dapat pahala 27? Kat situ jadi persoalan. Kat situ jadi khilaf ulama. Dari segi boleh, memang boleh. Sekarang ni dia sembahyang seorang. Dan lepas pada tu dia masuk berjemaah. Tak kisahlah dia undur baru pergi ke, ataupun dia memang duduk kat belakang pergi depan ke, ataupun dia duduk kat tepi, slow-slow dia pergi duduk masuk dalam saf ke, boleh. Adakah dapat pahala jemaah? Tengok dulu. Dia sebelum ni sembahyang seorang, dia masuk, dan dia masuk juga dekat tengah-tengah, maka tak dapat pahala jemaah. Dapat pahala qudwah dia panggil, pahala ikutan, tapi tak dapat pahala jemaah yang 27. Tak dapat, sebab dia masuk tengah-tengah. Dia tengah sembahyang, dia masuk tengah-tengah. Kalau dia masbuk, dapat 27. Dia memang tak sembahyang, dia masuk masbuk, lepas tu tambah 2 rakaat lagi lepas imam salam, itu dapat 27. Tapi 27 bukan 27 pound sterling lah, dapat 27 RM aja. Tapi 27 ada juga, sebab dia masbuk. Yang ni tak, tengah sembahyang tu dia masuk, tak dapat 27. Yang dapat pahala qudwah, pahala ikutan. Kan imam pergi, dia pergi, imam pergi, itu ada pahala sendiri, itu dapat. Kalau kita nak mudah-mudahan dapatlah 2-3 markah lebih sikit. Jadi boleh masuk. Sama ada diorang ramai-ramai ni nak jadikan dia imam pun boleh, itu kita tahulah. Ataupun tak, diorang sembahyang asyik tengok, dan kita yakin benda tu. Dan ada sedikit masalah kat situ lah. Kalau dia sembahyang, dia musafir, orang musafir, dia sembahyang qasar, kita sembahyang tamam, tak boleh. Orang yang sembahyang tamam, kalau dia tahu, tapi yang tu dia tak tahu. Jadi memang dari segi hukum boleh, tapi dia ada hukum lain pula. Kita tengok, alamak, orang tu musafir, macam mana tu? Dia lagi 1 rakaat makmum tadi. Bukan, dia lagi 3 rakaat makmum tadi, yang nak masuk tadi 3 rakaat. 2 orang ni 4. Bukan. Macam mana nak bagi? Maksudnya makmum tadi dah habis, imam tak habis lagi. Tu maksud. Jadi kan masalah. Jadi oleh kerana tu tak dapat pahala jemaah 27. Tapi dari segi harus ke? Boleh masuk. Malah lepas sembahyang boleh. Bukan lepas sembahyang, imam dah bagi salam, makmum masbuk ramai bangun, ramai geng masbuk 5 orang, lepas tu 4 orang duduk kat belakang seorang ni, boleh je. Sebab kan dah salam, dah terputus dah daripada imam asal. Dia tak syok sembahyang berderet macam tu, 4 orang ni undur ke belakang, duduk belakang dia, boleh. Padahal dia dah memang berimam ni, berimam dengan imam asal. Sama juga, tak dapat pahala jemaah, dah dapat dengan pahala jemaah yang asal. Ataupun bila tengok ramai macam tu, seorang naik ke depan, dia lantik diri dia imam, yang lain ikut kat belakang, boleh juga. Itu dalam keadaan dah sembahyang jemaah, cuma masbuk aja, tiba-tiba ramai pula bangun, itu pun boleh. Kalau dia sembahyang seorang pun boleh. Sebab niat makmum ataupun masuk nak jadi makmum, niat makmum boleh di awal, boleh di tengah, boleh tak sembahyang lagi, masuk niat jadi makmum, boleh dah sembahyang seorang-seorang baru niat makmum, semua boleh. Cuma pahala 27 je tak dapat. Dapatlah sikit-sikit, 2-3 pahala je, pahala qudwah, lebih daripada sembahyang seorang. Adalah, ada lebih lah sikit. Tapi dari segi boleh, dengan syarat dia yakin betul. Nak takut tu sembahyang jenazah ke apa dia yakin betul sembahyang orang tu macam sembahyang dia. Boleh. Tapi cuma masalah tadi, tengok Allahu Akbar, rupanya sembahyang ghaib, sembahyang jenazah. Mana tahu, sudah macam mana. Itu masalah juga. Tak boleh dia kena mufaraqah segera. Jadi huru-hara dah sembahyang dia. Huru-hara. Seperti mendahului ia akan imamnya satu rukun. Bukan takbiratul ihram, tak boleh. Dan salam, bukan salam. Tak boleh. Imam tak salam, dia salam. Imam tak salam, dia salam tanpa niat mufaraqah, batal. Imam tak takbiratul ihram, dia dah takbiratul ihram, dia tak jadi makmum.
Kan? Dan dia kata salam. Imam tak salam, makmum dah salam. Batas sembahyang terus. Niat mufarakah baru bagi salam. Tu baru tak apa. Tapi buat apa? Buat kerja gitu. Okey. Dengan syarat ia tidak putuskan qudwah. Ketika dia nak lawan imam tadi, dia tak putuskan qudwah tu, tak putuskan makmum tadi. Aku tak nak jadi makmum dah. Aku nak sembahyang seorang. Tu putus qudwah. Qudwah ni ikut. Jadi dia tak niat pun nak mufarakah dengan imam. Dan dia salam batal. Dia niat mufarakah. Itu bukan imam aku lagi. Bagi salam, tak batal. Tak batal. Cuma oleh kerana dia niat mufarakah, tengok kenapa niat mufarakah. Saja-saja hilang 27. Sebab tu yang kat bawah tu cuba tengok seperti mendahului ia dengan rukuk selepas membaca Fatihah atau dengan sujud selepas ia i'tidal, dan tetapi luput ia pahala jemaah. Ini bukan maknanya tak dapat 27 langsung. Orang yang cepat daripada imam satu rukun tanpa uzur, saja satu rukun, tak dapat pahala jemaah, tak dapat 27 tu. Orang yang mendahului satu rukun tidak dapat, luput pahala berjemaah. Tak batal tapi luput pahala jemaah. Jadi sayang sangat-sangat orang yang sembahyang berjemaah tapi tak dapat pahala jemaah. Orang yang imam tak pergi, dia dah pergi. Luput terus. Cuma tak batal aja. Okay. Hadis yang saya baca tadi, Nabi bagi ancaman, kau tak takut ke orang yang angkat kepala sebelum imamnya angkat kepala, Allah tukar kepala jadi kepala kaldai. Jadi apa maksud kepala kaldai? Setengah ulama berpendapat kepala kaldai yang dimaksudkan adalah kebodohan kaldai. Kaldai ni dia tak cerdik sikit. Dia tak macam kambing. Kambing cerdik, lembu kurang lagi. Kaldai lebih teruk pada lembu. Kan lembu masuk teruk tu dari segi dia duduk tengah jalan, kita horn pet slow dia gerak. Tu maksud cerdik tu. Memang pun dia mana ada akal kan. Tapi kalau kaldai tak tahulah macam mana dia punya tak cerdik. Kalau kambing cerdik, kita tak payah horn, dia ke tepi dah kan. Jadi kaldai ni memberi maksud kebodohan. Itu kata lagi bodoh pada lembu. Kebodohan. Itu maksud Allah akan jadikan dia kepala kaldai dengan maksud macam tu lah. Iyalah tak niat makmum tapi lawan tokeh, lawan imam. Jadi memang patut pun. Tapi itu bukan pendapat muktamad. Pendapat muktamad Allah tukarkan kepala dia memang kepala kaldai sungguh dekat padang mahsyar nanti. Bukan kata kebodohan tu, tidak. Kebodohan tu sebahagian ulama. Pendapat muktamad maksud Allah tukarkan kepala kaldai adalah tukar fizikal. Kat padang mahsyar ni boleh tengok kepala babi, kepala kaldai macam-macam lah, kan? Yang tu ialah tu kerja yang lawan tokeh. Lawan tokeh. Jadi tadi saya sebut sikit, itu rukun fi'li. Rukun qauli tak apa mendahului imam, tak batal, ya. Mendahului imam dengan rukun qauli, selain daripada takbiratul ihram dengan salam lah, okay? Tak membatalkan makmum. Fatihah makmum tak batal walaupun imam tak baca Fatihah lagi. Atau mungkin makmum baca dengan imam sama-sama Fatihah. Imam baca, makmum pun baca sama-sama, pun tak batal sembahyang, tak ada masalah sebab dia rukun qauli. Macam mana pun ada khilaf sikit kat sini. Sesiapa yang membaca Fatihah atau membaca Fatihah atau sebelum imam habis Fatihah, maksudnya dia makmum baca Fatihah dulu sebelum imam, maka dia wajib ulang balik Fatihah dia. Ni bukan pendapat muktamad, ni khilaf, pendapat dhaif. Jika dia baca Fatihah dulu baru imam baca, maka dia kena ulang Fatihah tu. Dia kena imam alhamdulillahirabbil alamin baru dia alhamdulillahirabbil alamin. Tu paling kurang tu. Jadi dia tak boleh dia alhamdulillahirabbil alamin imam baru bismillah. Maknanya dia telah cepat daripada imam. Maka bila habis amin nanti, makmum tadi kena ulang balik, wajib ulang balik. Kalau tidak batal sembahyang dia. Okey. Bagi memelihara hukum walaupun dia bukan pendapat muktamad, sunat bagi makmum ulang Fatihah jika dia cepat daripada imam. Dia baca Fatihah cepat daripada imam, sunat dia ulang bila amin dia ulang balik.
Sunat. Kenapa sunat? Bagi memelihara pada pendapat yang kata wajib ulang. Cuma pendapat Mu'tamad tak wajib ulang, sebab dia bukan rukun fi'li, tapi sunat je untuk ulang. Kenapa pula sunat? Kerana ada ulama kata kena ulang. Kalau tak ulang tak sah sembahyang. Jadi sebagai meraihkan pendapat itu, sunat ulang. Sunat ulang. Jadi orang yang ada masalah Fatihah, kalau mungkin masalah imam atau masalah makmum. Masalah imam memang suka baca cepat sangat, sehingga kan amin tak sempat nak baca Fatihah habis, imam dah rukuk. Itu masalah imam. Imam baca pendek sangat, inna atayna kulhu wal asri, yang pendek-pendek tu dah lah, tu laju pula tu. Jadi makmum dah tahu dah, kalau aku tunggu amin memang tak sempat. Maka makmum macam ni disunatkan, dibolehkan, disunatkan baca awal sikit. Walaupun baca awal sikit, jangan awal sangat sehingga sebelum imam baca. Tu je. Imam dah baca mungkin Maliki Yaumiddin, dia baru bismillah. Tu maksud dia. Sebab dia tahu masalah imam, iaitu imam baca cepat sangat. Ataupun masalah ni masalah makmum. Makmum ni memang baca lambat. Jenis lambat, dia panggil berat lidah. Kalau tunggu amin baru baca Fatihah, memang tak sempat. Memanglah imam rukuk, dia tak boleh rukuk lagi, tunggu je lah. Tapi asyik-asyik kena kejar imam je. Dah tahu dah gitu. Maka oleh kerana masalah makmum tadi, makmum dibenarkan tak makruh, tak ada masalah, sunat baca awal sikit. Sebab untuk dapatkan imam rukuk, makmum rukuk. Sunat je. Jadi dia baca awal sikit. Baca awal sikit ni pun pastikan jangan cepat daripada imam. Jangan cepat daripada imam. Kerana apa? Memelihara, meraihkan pendapat yang kata tak boleh. Kalau buat juga tak batal, tapi lepas tu kena ulang. Itulah sikit. Yang ketiga pula. Tadi kan yang ketiga kan, yang dah selesai batal, haram berdosa batal, selesai. Lepas tu haram berdosa tak batal. Okey, selesai. Yang dua. Yang ketiga, dan di antaranya makruh aja. Dan di antaranya makruh dan luput ia pahala jemaah. Makruh maknanya tak haram lah. Makruh luput pahala jemaah. Luput pahala jemaah. Makruh luput pahala jemaah, iaitu musawaqah, serentak dengan perbuatan imam. Ini yang soal yang hari tu saya kata nanti saya jawab masalah 23. Lagi sekali tak masuk-masuk kan. Siapa ni soalan? Ini yang jawapannya. Cuma macam ni kita nak faham serentak tu apa? Apakah yang dimaksudkan dengan serentak? Maka ulama buat kajian, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam untuk diikuti. Maka fala takhtalifu, jangan kamu menyalahinya, sebab dijadikan imam untuk diikuti. Jadi ada dua. Yang pertama kat sini, kalau serentak makruh tak dapat 27. Serentak. Apa maksud serentak? Kita tengok hadis tadi, dijadikan imam untuk diikuti. Apa maksud ikut? Selesai dua ni, definisi maksud dua ni, saya fahamlah maksud serentak apa. Nak faham lagi kita tengok, boleh tak serentak real punya serentak? Boleh terjadi tak? Real. Tup. Jadi bukan maksud serentak tu lah. Mana boleh? Mana makmum tahu imam nak rukuk nak jadi serentak, yang serentak sungguh serentak. Yang ni bukan real serentak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana boleh gitu? Macam mana pun makmum mesti kena duduk belakang sikit. Sebab mana dia tahu imam nak? Imam Allah. Baru tu nama. Habis tu baru boleh pergi. Mana boleh macam ni? Takkan terjadi. Jadi mesti makmum akan ke depan daripada imam, atau imam dulu sikit, makmum belakang sikit. Jadi apa maksud serentak? Dan apa maksud dijadikan imam untuk diikuti? Apa maksud ikut? Serentak ikut. Serentak lawan dia ikut. Lawan ikut serentak. Lawan ikut tak ikut. Tak ikut tu serentak. Macam mana tu? Maka setelah panjang perbahasan, maksud serentak adalah imam tak sampai lagi, makmum dah pergi. Ini juga nama serentak. Serentak makmum dengan imam. Ini juga masuk serentak. Ni imam ni. Tu. Serentak. Inilah serentak yang memang boleh terjadi. Kalau kata itu tak serentak, dia follow kat belakang. Follow rapat. Macam motor kereta cucuk belakang kan. Cocok belakang kita. Dia rapat. Itu bukan serentak, itu serentak. Sebab tak boleh jadi serentak betul. Jadi maksud serentak, imam tak pergi lagi, imam tak sampai lagi ke rukun tu, makmum dah pergi. Itu namanya serentak. Jadi apa kesan dia? Makruh. Makruh tak apalah, tak berdosa. Apa kesan dia? Tu luput pahala jemaah.
Apa maksud luput pada jemaah? Tak dapat 27. Jadi penat-penat datang. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Itu maksudnya. Jadi serentak adalah imam tak sampai lagi ke rukun yang nak pergi, makmum dah pergi. Okey. Itu mazhab Syafi'i. Cuma untuk legakan hati sikit, saya buat keluar mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang dimasukkan serentak adalah serentak sungguh. Kalau tak yang macam tadi, itu tak serentak, itu dia follow rapat, dia panggil. Follow rapat kat belakang. Itu mazhab Hanafi. Maka tak makruh lah pada mazhab Hanafi. Yang dah buat-buat tu lega sikit lah. Itulah luasnya fiqh. Tapi mazhab Syafi'i tak dapat pada jemaah. Mazhab Hanafi dapat lah maknanya, sebab tak makruh. Masuk serentak tu, ikut dah tu. Ikut rapat dia panggil. Ini ikut jauh. Ini ikut rapat. Rapat dia panggil. Maka dapat juga pada jemaah. Pada mazhab Hanafi, kita mazhab Syafi'i tak dapat. Ada syarat lagi. Syarat kita kena undur sikit. Tu dia. Manakala muwafaqah itu gerak atas sikit. Manakala muwafaqah itu gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum dan mentakhir. Lambatnya gerak perbuatan makmum lambat dengan gerak imam. Dengan sekira-kira dengan sekira-kira makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu. Itu syarat yang seterusnya. Jadi maksudnya, betul, imam pergi dulu baru makmum pergi. Itu namanya baru ikut. Kalau tidak, makruh dan luput pahala jemaah. Yang kata gitu, bila imam dah pergi, makmum pergi dan makmum dapat sujud dengan imam. Tapi kalau imam pergi, ini masalah imam. Imam pergi, makmum baru start nak pergi, baru kat sini imam dah bangun. Dah tahu dah masalah imam lah. Masalah imam. Bila sebut masalah, salah imam. Maka kalau macam tu, tak apa, follow dekat rapat. Imam gini, makmum dah pergi. Apa ni? Sabarlah sikit. Kena pergi. Kalau tidak, kalau imam dah ni memang perangai imam ni. Imam dah sampai kepala, baru kita nak pergi. Kita okey je, bukan sakit lutut ke apa, tak pun. Bila kita baru separuh je, tak sampai daya lagi, imam dah Allahu Akbar. Masalah imam kena betulkan, tunggu makmum tu cerita lain. Nak cerita kalau macam tu keadaannya, makmum boleh ikut rapat. Tak makruh dah, dapat pahala jemaah juga. Sebab tu syarat dia. Syarat dia duduk di atas. Ataupun masalah ni masalah makmum. Tadi masalah imam, masalah makmum. Imam dah sujud, makmum baru nak pergi. Oleh kerana masalah dia sakit pinggang, sakit lutut dan sebagainya, menyebabkan dia tak sampai kepala dia lagi, imam dah angkat kepala. Maka dalam keadaan macam ni, imam pergi, dia boleh pergi follow kat belakang. Jangan lawan tokek aja. Tak makruh. Kenapa cepat sangat ni? Tak boleh, sakit kaki. Kalau tunggu imam pergi, imam cukup je subhana rabbiyal a'la 3 kali, elok je. Tapi aku yang masalah, makmum yang masalah. Nak pergi tu dia lambat sikit, jadi tak sampai kepala nanti, imam dah angkat. Lepas tu pula angkat kepala. Lepas tu pula baru aku nak angkat, imam dah tu asyik duk kejar-kejar gitu. Jadi sebab tu aku follow dekat. Boleh ke? Boleh, tak makruh. Itu syarat dia di atas. Jadi yang kata luput pahala jemaah, imam sampai kepala, makmum pergi, baru pergi dan sempat je sampai kepala dekat lantai. Ni masuk kepala, dia sujud lah. Kalau rukuk lah, yang tidak lah. Kalau bagilah kias lah yang lain. Yang terakhir dan di antaranya sunat hukumnya. Sunat makmum pergi cepat daripada imam. Sunat pula, lawan tokek sunat. Ya, sunat. Dan dapat fadilat jemaah dengan sempurna. Sebab sunat kan. Macam mana keadaan? Iaitu 27 atau 25 darjah. Saja bagi tahu. Dan iaitu kaifiat sembahyang. Dan iaitu kaifiat sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Yalah, yang dapat 27 tu imam dah pergi, baru makmum pergi. Itulah. Jadi sabar, tak boleh potong imam pun makmum. Kena tunggu imam salam juga. Nak cepat, nak follow dekat-dekat ke, tetap tak boleh salam daripada imam juga kan. Jadi relax lah, tunggu imam pergi, baru makmum pergi untuk dapat 27. 24, masalah 24. Ini macam mana pula? Makmum wajib mendahului imam. Kalau makmum tak mendahului imam, satu rukun, batal makmum. Itu masalah 24. Makmum wajib? Ya, wajib. Kita tangguh dulu. Kita sudah yang atas. Ya. Okey. Kita dah semayang. Okey, semayang seorang.
Okey. Kita semayang semula. Oh, okey. Kita Okey. Okey. Nama semayang 27 nak dapat jemaah. Nama boleh. Nama semayang tu semayang muadah, atau setengah kita tulis i'adah, semayang ulangan. Hanya boleh buat sekali saja. Sekali je. Macam mana caranya? Dia banyak syarat. Antara syaratnya dia mesti semayang seorang. Lepas tu jemaah datang. Bila jemaah datang dia dah habis semayang kan. Maka dia duduk jadi imam pun boleh, jadi makmum pun boleh. Dia jadi imam boleh padahal dia dah semayang. Syaratnya dia kena semayang seorang. Kalau dia dah semayang jemaah, tak boleh. Dia dah semayang jemaah, kemudian datang jemaah lain, dia nak semayang jemaah sekali lagi, tak boleh. Haram. Tak boleh. Tapi kalau dia semayang seorang, habis semayang, waktu tak habis lagi, jemaah lain datang. Ruginya aku, dia kata. Aku pun nak masuk sini. Boleh jadi imam, boleh jadi makmum. Nama semayang ni semayang muadah, tapi ada banyak syarat lain. Antara syaratnya dia kena niat imam dan makmum dalam takbiratul ihram. Sedangkan kita dah sebut tadi, niat makmum kan boleh sebelum rukuk. Itu makmum normal. Makmum ni dia mesti niat makmum dalam takbiratul ihram. Okey. Lepas tu pula antara syaratnya kalau dia jadi imam, dia kena niat imam dalam takbiratul ihram juga. Tu beberapa syarat. Dia banyak syarat lagi. Tapi kalau nak jawab secara umum, boleh dia nak semayang kali kedua, semayang fardu kali kedua, dengan syarat sebelum tu dia semayang seorang. Dia semayang seorang, lepas tu dia boleh semayang kali kedua. Nama semayang tu muadah, tapi lama sangat kita bincang 2019 hari tu. Kita dah bincang bab ni sebenarnya, lama sangat. Tapi boleh. Semayang tu muadah. Lepas tu habis semayang datang lagi jemaah lain, tak boleh dah. Sekali lah. Sekali. Kalau dia dah semayang jemaah, dia nak semayang jemaah sekali lagi, hanya satu keadaan je yang dicontohkan oleh para sahabat. Dia dah semayang jemaah dekat masjid, kemudian dia balik untuk mengimamkan keluarga dia pula. Yang itu boleh. Itu satu keadaan je. Dah jemaah sekali lagi. Dia jemaah kat masjid, dia balik cepat-cepat, kejut anak-anak bini, cepat semayang, aku jadi imam atau jadi makmum, mana-mana satu, tak kisah, dia semayang sekali lagi. Itu boleh. Itu pun sekali juga. Selain daripada tu, tak boleh. Tak dibenarkan. Tapi banyak syarat lain. Ada syarat. Contoh, banyak syarat-syarat lain lah. Syarat yang berkaitan dengan macam mana nak semayang muadah. Boleh. Elok buat, malah sunat. Sunat. Okey? Masalah 24 akan datang. Kita sudah ingat tasbih kafarah dan suratul Subhanakallah.